Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu taala diberi kesempatan untuk saya menyampaikan sedikit mengenai cara untuk penyelenggaraan kenderaan. Sedia maklum, dalam fasa PKP ni hampir 2 bulan kita duduk di rumah dan ada setengah keluarga yang mempunyai lebih daripada sebuah kenderaan. Contoh, kita ada motosikal, kereta atau AMBV. Dan kita maklum juga dalam fasa tu juga ada kenderaan yang tidak bergerak, dan ini boleh mengakibatkan masalah pada kenderaan yang tidak bergerak itu. Dan oleh itu saya cuba menyampaikan atau mengkongsi sedikit 5 asas yang perlu kita tahu untuk menyelenggarkan kenderaan. 5 asas tu ialah cara kita memeriksa kenderaan secara umum. Itu yang pertama. Kita kena pastikan kenderaan kita berada dalam keadaan baik. Seperti kita kena tahu lampu signal kita berada dalam keadaan baik, kiri dan kanan, lampu brake pertama, lampu reverse, wiper, dan kita punya lampu depan. Itu yang pertama, poin yang pertama. Yang kedua, kita hendaklah memastikan enjin kita dalam keadaan baik. Contoh, kita kena memeriksa kita punya minyak enjin. Kalau kita nak memeriksa, dia ada level dia untuk kita memeriksa. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah cooling system, sistem penyujukan. Kita kena memastikan kita punya radiator kenderaan kita ada air yang mencukupi, tangki spare radiator tu ada air, hose, piping berada dalam baik. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kita kena memastikan bateri kenderaan kita berada dalam keadaan baik. Dan jikalau ada masalah, kalau kita start tak boleh enjin tak berfungsi, kita kena tahu cara untuk mengecas atau istilahnya jumper dengan betul. Ada setengahnya kita tak tahu cara untuk jumper kenderaan dengan betul. Yang kelima, yang terakhir adalah kita punya tayar. Okey, kita kena tahu cara kita nak mengisi angin tayar macam mana, dan cara kita nak memastikan tayar itu masih boleh digunakan atau tidak. Ini adalah teori. Saya akan menyampaikan secara praktikal pada kenderaan yang saya akan tunjukkan nanti. Okey, jom kita ke sana. Okey, sekarang saya akan tunjukkan secara praktikalnya 5 asas yang saya cakap tadi. Okey, yang pertama tadi saya cakap tadi, kita akan memeriksa kenderaan kita secara manual. Contoh tadi yang saya cakap tadi, lampu brake, signal, lampu depan, wiper dengan lampu brake ketiga. Okey, jom kita tengok macam mana saya nak check. Okey, pastikan kita cuba. Okay. First, kita cuba tengok lampu brake di belakang. Okay, kita tengok nyala tak brake di belakang. Okay, kita gunakan 2 orang. Okay, itu lampu brake. Okay, lampu brake ketiga menyala ke tidak? Okay, boleh tekan brake. Okay, itu adalah salah satu kita nak memeriksa lampu brake. Okey. Yang kedua kita tengok lampu reverse. Okey, lampu reverse berfungsi kiri dan kanan. Okey. Yang ketiga adalah kita tengok lampu hadapan. Okey. Kita tengok lampu hadapan pula.
Itu adalah yang pertama assignment. Yang kedua adalah kita tengok enjin kita. Okey, sekarang saya akan tunjukkan cara untuk memeriksa enjin pula. Okey. Sekarang kita tengok keadaan enjin kita kan. Inilah kita punya enjin. First kita tengok keadaan minyak enjin kita. Okey. Ini adalah dipstick. Setiap kenderaan ada dipstick. Dipstick ni adalah untuk kita tengok level minyak dalam enjin. Adakah penuh ke atau tidak. Okey, jom kita tengok. Ini adalah level minyak kita antara dua titik. Titik yang ni dengan titik yang ni. Okey, maksudnya minyak dalam kereta ni adalah dalam keadaan baik dan normal. Okey. Itulah level yang perlu kita tengok. Okey. Kedua adalah minyak brake. Okey, ini adalah minyak brake. Okey. Minyak brake ni kalau kita tengok dia punya ni level dia adalah kita akan tengok ada setiap manufacturing ada tulis maksimum. Okey. Jangan lebih pada sini. Okey, kalau lebih dia akan mendatangkan masalah juga pada brake. Okey. Yang ketiga adalah minyak power steering ataupun minyak gearbox. Okey. Minyak gearbox pun ada kat sini juga. Okay. Ini pun ada gearbox. Okey, dia pun sama macam minyak enjin. Kita cuba periksa dia. Okey. Ini kita tengok ada C dengan H. C adalah cool. Sejuk. Hot. H adalah hot, panas. Okey, tadi enjin kita berada dalam keadaan panas dan dia berada di atas. Dan kalau kita enjin berada dalam sejuk, minyak akan berada di level cool. Okey, inilah minyak power minyak gearbox. Okey. Yang ketiga pula adalah saya kata adalah sistem penyunyukan. Okey. Sistem penyunyukan adalah radiator, tangki dan juga piping. Ini adalah penting untuk enjin berada dalam keadaan suhu yang normal. Okey. Kalau kita tengok sini, dekat sini ada tulis 108 kPa. Ini adalah level temperature. Ada setengah kereta 0.9. Kan? Maksudnya kalau enjin panas, kita tak boleh buka benda ini. Okey, ini dah radiator kereta. Okey, inilah sistem penyunyukan di dalam kenderaan. Kan? Okey, kalau kita nak tahu cara untuk memastikan air dalam radiator ni penuh ke tidak, kita boleh buka penutup dia ni. Okey. Dan air berada dalam keadaan penuh. Dan ini adalah tangki spare. Dan in case kalau ada enjin air panas, dia akan masuk ke dalam tangki ini. Dan kita tengok air dalam ni adalah berwarna merah. Dan air ni bukanlah air sirap atau air apa. Ini adalah air coolant. Ini campuran coolant. Okey, inilah sistem penyunyukan. Dan ini adalah pipe yang saya cakap hose sistem penyunyukan. Dan kita boleh rasa dan kita tengok kalau dia berada dalam baik ataupun tidak. Okey. Inilah sistem penyunyukan. Sekarang saya akan tunjukkan yang yang keempat adalah bateri. Okey. Ini adalah bateri jenis basah. Dekat Malaysia ni kita ada dua jenis bateri, iaitu jenis basah dan jenis kering. Okey, kalau kita nak tahu dia jenis basah ialah dia ada 6 cap di atas ni untuk kita masukkan air bateri. Okey, sini kita boleh tengok level air bateri. Ini salah satu contoh ya. Okey, kejap. Okey. Ini kalau kita tengok bateri dalam keadaan penuh. Dan sini ada label maksimum atau minimum.
Ini adalah bateri basah atau okey. Kalau bateri kita tidak berfungsi kan, kalau kita start engine, kereta tidak boleh start. Dia akan ketak. So kita boleh jumper. Dan saya cadangkan start kereta haruslah mempunyai jumper. Jumper iaitu yang berwarna merah dan berwarna hitam. Okey. Cara ada jumper adalah mudah. Tapi kita perlukan ciri-ciri keselamatan. Kalau kita tengok, even orang lelaki pun tidak pandai menggunakan jumper ini. Okey, sekarang saya akan tunjukkan cara untuk jumper kereta dengan betul. Okey, kalau kita tengok sini adalah tanda positif dan tanda negatif. Okey. Dan kereta yang untuk jumper adalah ini adalah sel kering. Bateri kering, dan sini juga kita tengok ada label positif dan negatif. Dan kalau kita nak tahu juga lebih lanjut ialah dia ada cover warna merah. Yang negatif tak ada cover. Yang ni pun sama juga. Kalau kita tengok, yang ni ada cover warna merah, yang ni tak ada. Okey. Mula-mula kita perlu meletakkan klip yang berwarna merah ini di positif. Warna merah. Okey. Yang ni juga letak di positif. Okey. Untuk yang warna hitam, kita letak negatif, dan sini juga letak negatif. Okey. Selepas itu kita cuba start engine, dan kita boleh tengok bateri itu berfungsi atau tidak. Setelah berfungsi, enjin sudah berfungsi, saya cadangkan tuan-tuan hantar di bengkel untuk buat pemeriksaan selanjutnya. Kebarangkalian untuk bateri ini berada dalam keadaan lemah adalah agak tinggi juga kerana kereta kita sudah lama tidak berfungsi ataupun tidak dihidupkan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang cara untuk memeriksa tayar. Okey, sedia maklum, setiap manufacturing ataupun pengulang kenderaan ada dia punya spesifikasi untuk memeriksa tahap angin tayar. Okey, kalau kita ingin tahu, setiap manufacturing akan menampal stiker di kereta. Untuk kereta ini pengeluarannya adalah Pro 2, dan kita boleh tengok dia punya tahap angin tayar. Kalau kita tahu tekanan angin tayar kita boleh melihat, tengok secara manual tayar kita berada dalam keadaan baik ataupun tidak. Okey. Inilah tayar hadapan, tayar belakang, dan yang paling penting adalah tayar spare. Ramai orang lepas pandang untuk memeriksa tekanan tayar spare, kerana in case kalau kita berada dalam kecemasan, kalau tayar kita pancit ataupun tidak ada angin, tayar spare adalah tempat untuk kita tukar tayar. Okey. Inilah tayar spare kita. Okey. Dan satu lagi, sesetengah kenderaan seperti Azia, dia tidak meletakkan dia punya tools dia di dalam tayar spare. Berbanding dengan kenderaan-kenderaan macam Potong Saga, kenderaan yang Wira, berbanding kenderaan sedan, mereka meletakkan tools mereka di dalam bonet belakang. Kalau kita ingin tahu di mana kedudukan tools pada kereta Azia ataupun Kancil, kita boleh tengok di bawah seat hadapan penumpang. Okay, mereka akan meletakkan tools mereka di bawah seat penumpang hadapan. Di sini kita boleh lihat
Di situ ada jack, tool untuk buka tayar dan triangle. Okey. Inilah 5 asas yang perlu kita tahu untuk menjaga kenderaan kita semasa PKP. Salah satu lagi cadangan saya adalah kita hendaklah menghidupkan enjin walaupun kenderaan kita tidak digunakan. Ini salah satu faktor yang boleh mengurangkan kerosakan pada kenderaan kita. Sampai ini sajalah saya punya perkongsian. Harap mendapat manfaat kepada semua dan boleh menjimatkan kos penyelaraaan kenderaan anda. Terima kasih.